kumpulan orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk bisnes. Orang ini ahli perniagaan. Dia serata dunia dia pergi. Tapi dia pun Islam juga. Bila sampai ke Mekah, dia kata dia pun nak menunaikan umrah juga. Apa jadi? Mereka ini cara persendirian juga. Macam tadi, cara persendirian. Tapi dia ni tak ditipu oleh siapa-siapa. Cumanya persendirian ini takut salah buat je lah. Mengapa salah buat? Biasanya orang yang hebat-hebat ni, orang yang punya duit yang banyak, mereka pergi ke Jeddah dengan memakai pakaian biasa. Sudah bermesyuarat di Mekah, uruskan perniagaan, mereka terus masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Hotel sudah lama ditempah, masuk Mekah Al-Mukarramah secara tidak pakai ihram, biasa aja. Bila sampai di sana, tidak ada siapa membimbing dia, duduk makan tidur semua. Tiba-tiba besok dah hilang letih dah, barulah mandi sunat ihram, pakai ihram, pergi ke Tan'im, berniat menunaikan umrah dan masuk tawaf dan sa'i. Ada 3 benda yang kurang kat sini. Pertama, dia telah tidak berniat umrah di mikat asalnya, iaitu di Qurna Manazil. Tapi dia nak pergi berniaga, dia nak pergi urus berniaga di Jeddah. Tak apa, dia boleh pergi ke Jeddah dengan tidak pakai ihram. Tetapi selepas selesai di Jeddah, kena pakai ihram di Jeddah, berniat di Jeddah baru boleh masuk. Kerana seolah dia ni dah bermukim di Jeddah. Dia tak boleh masuk lenggang kangkung ni sampai ke Mekah. Sedangkan dia orang Malaysia, dia kena niat di Qurna Manazil. Kalau dia daripada asal dia nak pergi ke Jeddah, maka Jeddah lah jadi mikat dia pula. Ni tidak, dia pergi tu langgar Jeddah, tak ada niatnya, sampai ke Mekah pun tak niat juga. Duduk di Mekah sehari baru pergi ke Tan'im. Maka dia wajib membayar dam. Tapi oleh sebab dia tak ada siapa aja, apalah ni tak bayar dam. Tak boleh lah, itu hak Allah dam ini. Sebab dia tidak berniat di mikat, mesti sembelih seekor kambing. Di mana nak sembelih kambing ni? Di Leher. Sebab orang tanya enggak, nak sembelih di mana kambing ni? Malaysia ke di Mekah? Saya kata tidak, di Leher lah. Jadi dia orang cakap betul-betul, dia lawak-lawak. Ya betul lah, kena semua sembelihan dam kena buat di Mekah, bukan di Malaysia. Di Malaysia hanya dam ihsar sahaja, dam ihsar. Jadi hak yang nombor 4 ni, orang bisnes ni selalu pergi, dia balik bercerita tentang pengalaman dia pergi menunaikan umrah dengan penuh hebat, tapi dia tak terperasan yang dia ini telah melanggar syarat berniat di miqat. Dan kalau kita tanya berapa jenis-jenis larangan ihram setelah berniat ihram tu ada berapa, dia kata saya tak tahu, saya dah pakai ihram sampai larangan ihram 13 pun dia tak tahu. Jadi macam mana dia melakukan satu ibadat dia tidak tahu asas. Jadi inilah kita nak mempersembahkan sebuah video. Video ini mungkin kita akan lengkapkan dengan sebaik-baiknya dan kita jadikan sebagai satu panduan, di mana nanti ada pihak pengurusan menyediakan modul-modul ini untuk melatih para mutawif-mutawif untuk melaksanakan tugas membimbing jemaah agar mereka boleh memberikan perkara-perkara ajaran yang jemaah mencapai maqasidus syariah dan tidak membuang masa, tidak buang duit akibat daripada kelalaian ataupun pergi menunaikan umrah tanpa panduan, tanpa maklumat, tanpa pembelajaran. Sebab tak boleh. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tukbaru. Setiap orang yang menunaikan sesuatu ibadat tetapi sayangnya tidak berilmu, maka kalau dia buat salah, amalan dia tidak diterima, maka kerugiannya satu, inilah kita takut dia masih ada dalam ihram dan ini menjadi beban sepanjang hidup dia dan hilang keberkatan. Jadi setakat itu saja dahulu peringkat ini kita menerangkan tentang 4 jenis insan-insan yang menganggap diri mereka beriman untuk pergi menang haji, dan ada 4 jenis cara pemergian yang boleh pilih satu mana yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe our YouTube channel at DSK KLMUC Official and follow our Instagram and Facebook page at DSK KLMUC and DSK School of Management Official.